Anda masih menonton Warni Pagi, realiti wanita ketika Perintah Kawalan Pergerakan bersama dengan penyelidik DM Analytics Zuhair Rusli untuk membincangkan mengenai perkara ini. Dan saya nak terus saja kepada Zuhair. Zuhair, kerajaan ada melaksanakan pelbagai program dana untuk memperkasakan golongan B40 ini, dan kalau kita lihat laporan daripada Ketua Audit Negara tahun 2018 siri ketiga menyatakan bahawa daripada tahun 2016 sampailah tahun 2018 RM258.3 juta dibelanjakan, tetapi dalam banyak program-program khas yang dikenali sebagai program peningkatan kapasiti dan capability kumpulan-kumpulan khusus, ia dilihat tidak diuruskan dengan baik, dan dapatan daripada audit itu juga melihat kepada kelulusan dan pengagihan dana yang perlahan daripada pihak bertanggungjawab juga merupakan faktor yang menyumbang kepada kelewatan dalam pelaksanaan program yang menjejaskan keberkesanannya, sekaligus apa yang dirangka objektifnya tidak dapat dicapai. Peratusan yang mengambil peserta dalam program itu juga sedikit sahaja. Jadi bagaimana kita melihat kepada perkara ini? Apakah perkara yang boleh kita pastikan bahawa ia berjalan dengan betul, dana itu disampaikan dengan secara menyeluruh, dengan secara lebih bersasar, dan memastikan bahawa program-program yang dilaksanakan kerajaan ini tidak dibazirkan dananya begitu sahaja. Ya, kalau kita bandingkan dengan bantuan prihatin misalnya, mungkin ada penambahbaikan yang berlaku, mungkin birokrasi itu dapat dikurangkan. Kita lihat kerana ada aspek urgensi itu. Bagaimana Zuhair? Ya, saya setuju dengan masalah birokrasi yang kita hadapi sekarang. Apa yang kita harus sedar, bila kita buat satu program, fokus harus diberikan kepada apa yang kita mahu daripada program itu. Kalau birokrasi itu terlalu menekan atau melambatkan apa yang kita nak ataupun outcome daripada program yang kita nak buat tu, birokrasi itu harus dihapuskan. Sebagai contoh, seperti yang dah dibincang sebelum ini, tekun. Sebelum ni dah ada 17. Kalau nak apply untuk bantuan tekun, kena ada 17 dokumen sebagai contoh. Sekarang diorang dah reducekan kepada hanya 4 dokumen. Bagi 4 dokumen saja, and then akan dapat bantuan tu, dan once dah dapat bantuan tu, barulah diorang akan minta secara berperingkat dokumen yang selebihnya. Satu saya nak sentuh, subsidi gaji. Kenapa kita nak bagi dekat majikan supaya majikan bagi dekat pekerja? Kenapa nak buat macam tu? Kenapa tak bagi terus dekat pekerja? Kita dah ada akaun pekerja dengan kita, register, data tu pun dah ada, masukkan je lah dekat akaun pekerja. Tak perlu bagi dekat majikan dulu. Ni nak kena lalui majikan dulu, and then majikan akan bagi dekat pekerja. Jadi panjang dan payah. Bagi direct terus dekat pekerja.